إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. باب الصلاة في ثوب الأحمر. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Bab bersembahyang fi thawbil ahmar, di dalam pakaian yang berwarna merah. Bab sembahyang di dalam kain berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilayhi wa la hadatsana Muhammad bin Amr qala hadatsani Umar bin Abi Zaid an Auni bin Abi Juhayfah an abihi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra'a min alamin wa ra'aytu bilalan akhraja wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aytu an-nasa يبتدئون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح منه ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلد يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى عنزة في الناس ركعتين ورأيت الناس والجواب يمرون من بين يدي عنزة. طيب. قال عن عون بن أبي جحيفة قال عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. اللهم صل على سيدنا محمد. Daripada Aun bin Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu an abihi, daripada ayahnya. Maknanya Aun belajar daripada ayahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aun tok gurunya ialah ayah dia sendiri. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ayahnya, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melihat saya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra, di dalam satu kemah yang berwarna merah min adam, yang dibuat daripada kulit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Aun, ayah dia menceritakan bahawa dia telah melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad, Nabi fi qubbatin hamra. Qubbah tu makna kemah. Fi qubbatin hamra min adam,
Ayahnya melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kemah yang berwarna merah yang dibuat daripada kulit min adam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, wa ra'aitu Bilalan, dan saya telah melihat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu akhadha wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengambil air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kemah yang warna merah. Kemah yang dibuat daripada kulit. Ketika itu ayah kepada Aun, iaitu Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu sallallahu Muhammad, tengok seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu telah mengambil air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sana ada wudu dan di sana ada wudu. Ada dhammah, ada fathah. Kalau wudu, perbuatan mengambil air sembahyang tu dia panggil wudu, berwudu. Tapi kalau wudu, air yang digunakan untuk mengambil air sembahyang dia panggil wudu. Contoh ni. Contoh nah. Ni gelas air. Jadi kalau air ni saya menggunakan dia untuk berwudu, maka dia panggil wudu. Saya kata, masalah Sayyidina Muhammad, tolong ambil Ustaz air tu, ambil sembahyang. Jadi orang tu pun bawa ambil air pada saya untuk saya nak ambil sembahyang, maka air tu dia panggil wudu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Air yang digunakan untuk kita berwudu dia panggil wudu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbuatan mengambil wudu, tu dia itulah wudu. Ada wudu, ada wudu. Bila bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dilihat mengkhidmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia pergi ambil air untuk Nabi kita berwudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun berwudu dengan air tadi. Nabi berwudu dengan wudu. Wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzalikal wudu. Kata Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat manusia. Ra'aitu an-nas, aku melihat manusia. Yabtadiruna, berlumba-lumba, berebut-rebut. Dzalikal wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berwudu-wudu, berebut-rebut, dzalikal wudu, berebut-rebut dengan air yang digunakan berwudu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Jadi manusia ni, bila Nabi kita berwudu pakat berebut-rebut dengan air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an, jadi berebut-rebut tu macam mana Nabi kita berwudu. Bila Nabi kita berwudu pakat terpa pi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila Nabi kita berwudu pakat tahan air, pakat tahan tangan. Faman asaba minhu syai'an, siapa di kalangan depa yang air terkena dia syai'an, sedikit, tamassaha bihi, dia menyapu diri dia dengan ayat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nabi kita berwudu, ada hak pitahan ayat. Walaupun hanya kena terdapat tu sikit ayat Rasulullah tu. Sapu. Jadi kalau ramai tentulah pakat seorang sikit. Kalau tahan, Nabi berwudu, Nabi tak kisah pun. Nabi tak kisah pun, tapi para sahabat tu mengelilingi Rasulullah pakat nak ambil bekas, nak mengambil ayat yang Nabi berwudu tu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu dia panggil tabarruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau tengok daripada perbuatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunting rambut ataupun mencukur rambut, pakat pi ambil rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyimpan rambut yang mereka ambil, iaitu rambut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu masa orang tanya kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, Khalid, apa petua hang perang? Hang tak pernah kalah. Kalau hang perang, hang memimpin, hang menang. Kata sana Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, dengan berkat beberapa urat rambut Nabi yang duduk dalam kepiahku. Jadi kata Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, dengan berkat beberapa helai rambut Nabi yang duduk dalam kepiah sahabat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan berkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Khalid, aku harap aku mendapat pertolongan Allah. Begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dia pada hari Jumaat tempat duduk dia hanyalah di tepi mimbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mimbar Nabi ni dia 3 anak tangga. Mimbar Nabi itu 3 anak tangga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tangga teratas sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tunggu Nabi pijak anak tangga tu. Bila Nabi kita pijak, dia pun sapu tempat Nabi kita pijak, langsung disapunya. Salah semua. Baik, Nabi pijak tangga yang kedua, disapu juga. Tabarruk bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bekah Nabi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sewaktu mana dalam hayatnya, Nabi berkhutbah di tangga teratas sekali. Bila Nabi kita wafat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, dia tak berdiri di tangga yang atas, tangga yang nombor 2. Maka orang tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hai Abu Bakar, hang pasal apa hang tak berdiri di tangga Rasulullah tu? Kenapa hang duduk tangga bawah daripada situ? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, siapalah aku untuk berdiri di tempat Rasulullah? Tu reti menilai, mengukur diri sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, reti mengukur diri sendiri. Tak layak. Maka sebab tu waktu kami mengaji dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Guru saya lah, Patih Keroh. Tok Guru sembahyang selalu jadi imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada masa dia tidak jadi imam. Dia pesan pada kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tempat ataupun sejadah dia jangan siapa-siapa guna. Jadi katanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita nak keberkatan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kena reti ukur diri kita. Dia ajak, dia benar ni, kalau tak ajak tak faham, tak reti, dia kena ajak. Maknanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapalah kita untuk pergi berdiri tempat tu guru kita. Macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, bila Abu Bakar wafat, yang ganti Abu Bakar ialah Sayyidina Umar pula. Sayyidina Umar bila jadi khalifah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak berdiri tempat Sayyidina Abu Bakar, di bawah lagi. Maka orang tanya,
Ya Amirul Mukminin, pasal apa tak berdiri tempat yang Abu Bakar berdiri? Kata Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu, masalah Sayyidina Muhammad, siapalah aku untuk berdiri di tempat Abu Bakar. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, jadi kita boleh faham mimbar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka begitulah ketika Nabi kita berwudu, pakat berebut, pakat terpa, pakat nak pi, dapatkan ayat wudu Rasulullah. Tak kurang juga masalah Sayyidina Muhammad. Tengok Nabi kita ludah, terpa. Kalau Nabi kita meludah, masalah Sayyidina Muhammad belum sempat sampai ludahan di bumi, sampai dulu di tangan para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina tabarruk bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Ummu Aiman, satu hari Nabi kita tidur. Nabi kita tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panas. Kita tidur dengan kipas angin, dengan ekornya. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak mau semua tu. Nabi tak ada kira kita tidur, kira kita nak selesa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak baca keselesaan tidur. Atau masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke rumah salah seorang isteri dia, tak ingat nama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi kita tidur, Nabi kita hanya kain ni lipat dua. Okey. Jadi kan ni lipat dua, ni lipat dua. Nabi tidur hanya lipat dua saja. Jadi satu hari Nabi pergi ke rumah salah seorang isteri dia, kain lapik tidur tu dah jadi 4. Dia 4. Bila Nabi tengok begitu, Nabi kata, pasal apa buat 4? Isteri ni dia nak khidmat pada suami. Suaminya bukan sebarangan suami, suaminya ialah Rasulullah. Dia kata, saya Rasulullah, saya nak bagi Nabi tidur selesa sikit. Nabi kata, Musa'ala Sayyidina Muhammad, lipat 2 balik, aku selesa dengan 2. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak mau lebih selesa. Tak mau lebih selesa. Baik. Satu masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi ke tempat Nabi tidur. Nabi tidur, Nabi hanya lapik tikar yang dibuat daripada pelepah tamar saja. Jadi bila Nabi tidur, masalah Sayyidina Muhammad tidur, bila Umar sampai, Nabi kita bangun, Umar tengok lekat bekas tikar tu. Umar tengok Nabi lekat bekas, langsung dia menangis. Rapat sangat dengan Rasulullah. Nabi pun tengok Umar menangis, Nabi tanya, Salah Sayyidina Muhammad, ma yubkika ya Umar, hang teriak pasal apa? Umar berkata, engkau Rasulullah, tidak ada yang lebih mulia lebih daripada engkau Rasulullah. Salah Sayyidina, tapi tempat tidurmu hanyalah macam ni. Sedangkan Maharaja Rom, Maharaja Parsi tidur di atas tempat tidur yang enak-enak. Apa Nabi kata? Umar, apa yang nak dibanggakan dengan orang-orang Rum dan Parsi, raja-raja Rum dan Parsi? Kita Allah sediakan yang lebih baik dalam syurga. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala faman asaba minhu syai'an. Baik. Jadi Ummu Aiman ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi tidur, bila kipas angin pun tak ada, aircon lebih-lebih lagi. Jadi peluh lah Rasulullah tu. Peluh bersibah, kalau bahasa kita ni peluh bersibah macam mandi. Ummu Aiman ni dia buat pi, masalah Sayyidina Muhammad, botol air kecil, tapi tahan peluh Rasulullah. Baik. Sedang tengah-tengah lu tahan, Nabi kita jaga. Dia buat apa Ummu Aiman ni? Tahan peluhmu Rasulullah, nak buat apa?
Kata Ummu Aiman, pengalaman saya Rasulullah, minyak wangi jadi dengan begitu wangi bila dicampur dengan peluh kamu Rasulullah. Sebab Nabi itu pasal apa wangi? Sebab Nabi itu dia buat daripada misk. Diri Nabi itu, kulit daging Nabi itu dibuat daripada miskul jannah, kasturi syurga. Nabi tak berminyak wangi pun wangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ni yang kulit kita daging tak buat daripada syurga ni, kena pakai minyak wangi lah. Jadi Nabi SAW tak perlu kepada minyak wangi, sebab diri Nabi tu dah wangi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi satu malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidur. Bila tidur malam, tengah malam Nabi kita nak terkencing. Nabi ada bekas di tempat tidur, Nabi kita kencing dalam bekas itu. Baik, siang esok walid Nabi akan ambil, Nabi akan buang. Tapi hari itu Nabi kita lupa. Malam Nabi kita guna bekas itu, Nabi kita kencing, Masalah Sayyidina Muhammad, Nabi lupa nak buang. Tengah bakal waktu beginilah Nabi teringat, tak buang lagi. Nabi panggil Ummu Aiman. Ummu Aiman ni dia ialah khadam Rasulullah yang milik ayah dia hari itu. Ummu Aiman, Nabi kata, Masalah Sayyidina Muhammad, hampir tempat tidur aku ada bekas kencing aku, hampir ambil buang, kata Ummu Aiman. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Masalah Sayyidina Muhammad. Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, bila Nabi suruh buang, dia oleh kerana dia dekat sangat Nabi di dalam hati dia, sayang sangat, kasih sangat, tinggi sangat, dia kata takkan nak buang kot kencing Rasulullah. Akhirnya Masalah Sayyidina Muhammad, dia tak gamak nak buang kencing Rasulullah. Akhirnya dia minum kencing Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi tanya, Nabi, di kita kejayaan kita ni, kita boleh bagi arahan, tapi pemantauan tu kita lemah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya lepas tu, Ummu Aiman, sallallahu alaihi wasallam, kencing aku macam mana? Kamu bibuh mana? Ya Rasulullah, saya simpan tempat yang paling selamat sekali. Nabi suruh pergi buang, dia pergi simpan. Saya simpan tempat yang paling selamat sekali, kata Ummu Aiman sallallahu alaihi wasallam. Nabi tiba-tiba Nabi kata, la'allaki syarabti haminum bah. La'allaki syarabti, mungkin haminum. Dia mengiyakan, na'am ya Rasulullah, memang saya minum Rasulullah. Nabi langsung memberi komentar, sihatan ya Ummu Aiman, sihatan ya Umma Aiman, kamu akan sihat wahai Ummu Aiman. Jadi ulama menyimpulkan daripada hadis tu bahawa kencing Nabi itu hukumnya suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau tak salah ingat, Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bekam, Nabi kita suruh Khalid pergi buang. Khalid pun sama juga, takkan aku nak buang hak Rasulullah, nak buang darah Rasulullah. Darah kita ni kalau kita bekam, Masalah Sayyidina Muhammad, tak tahu lah dia naik apa, kita pun tak tahulah, dengan buih lah, dengan apa, Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Khalid Al-Walid ni, dia tak gamak nak buang, dia minum darah Rasulullah. Nabi tanya lepas itu, Khalid, macam mana darah aku? Ya Rasulullah, saya minum Rasulullah. Apa Nabi kata? Nabi sebut, man ikhtalata damuhu dami la tamassuhu an-nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Siapa-siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu khabar Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau macam tu barulah kita boleh faham. Kalau darah pun para sahabat minum, kalau kencing pun para sahabat minum, bagaimana ayat wudu? Bagaimana ayat wudu? Qala faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Siapa-siapa yang mengena sikit ya, banyak ramai dah rebuk tu, kau ni dapat mungkin sikit, kau ni mungkin dapat 2 titik, mungkin dapat 3 titik, dapat banyak mana pun semua, tamassaha bihi, menyapu di badan depa.
Qala wa man lam yusib minhu syai'an. Dan siapa yang tidak mendapat mengena dari Nabi itu sikit pun, bila ramai-ramai macam ni kan, ramai-ramai macam ni, hak depan ku hak dapatnya, hak belakang tak dapat. Akhadha min balali yadi sahibihi, dia mengambil basahan tangan kawan dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi basah bukan nak kering serta-merta. Pi sapu hak basah tu, sapu di muka, sapu di badan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu tidak pernah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Baik. Dia kata, takkan aku nak pegang kemaluan aku dengan tangan kananku, sebab tangan ini pernah menjabat menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia panggil menghargai, memuliakan. Ada seorang sahabat Muhammad Sayyidina Muhammad, bila dia tua, rambut dia ni hak tani hitam, hak lain semua putih. Janggut tu putih, misai tu putih, semua putih, tani yang hitam. Jadi Muhammad Sayyidina Muhammad bila dibuka kepiah, buka sorban, orang tengok, hitam tani, hak lain semua putih. Hak ni tempat Nabi pernah pegang, kata sahabat. Nabi pernah pegang tu hitam. Dia berbangga. Hak lain semua putih, tu je hitam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Apa kelebihan di antara kelebihan air Zam-Zam? Di antara kelebihan Zam-Zam, sebab Zam-Zam tu, air Zam-Zam tu adalah air yang pernah Nabi kita meludah dalam dia. Zam-Zam. Jadi siapa-siapa yang minum Zam-Zam, berarti dia telah meminum air yang pernah bercampur dengan ludahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah dapat kita kata, insya-Allah orang yang minum Zam-Zam dia tidak akan disentuh oleh api neraka, insya-Allah. Itulah cara Rasulullah. Nabi tahu umatnya di akhir zaman, umat yang belakang lepas Nabi kita wafat tak sempat dengan Rasulullah. Nabi tinggalkan ludahnya untuk umatnya mendapat hubungan dengan nabinya. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Sayyidina Muhammad. Baik. Qala thumma ra'aitu Bilalan akhadha 'anzatan farakazaha. Baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam semua suasana macam itulah para sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok di Malaysia tak apa hidup macam ni. Kalau di Mesir, orang ngaji Mekah, itu dululah benda-benda macam ni, benda-benda yang biasa menjadi amalan orang-orang ngaji. Cerita guru kita Syekh Nuruddin hafizahullah, dia cerita waktu dia mengaji dekat ibu guru dia. Waktu dia budak-budak lagi lah, setiap orang mereka ni berebut-rebut pakat dah ridak masing-masing macam ni. Jadi tempat guru lepas duduk ni pakat pi hampak, ikut siapa dan. Kadang-kadang kalau dia dan, kalau dia tak dan, siapa dan. Jadi pasal apa berebut tu? Bila tok guru lepas duduk masalah Sayyidina Muhammad, nanti dia rasa seronok pasal ridaknya tadi tok guru duduk, syekh lepas duduk, ditabarruk dia bagi. Baik, masalah Sayyidina Muhammad. Sekali tu satu orang ulama di Mesir waktu saya ngaji dulu ni, dia tengah bercakap. Dia cakap tu, dia pegang, tengah-tengah cakap dia pegang pen. Tengah-tengah cakap tiba-tiba pen dia pi jatuh. Saya ingat 10 orang pakat bangkit berebut nak ambil pen. Pakat terapah tu dia, saya kata masa hidupnya khidmat. Baik. Kau kita ni kalau jatuh pen, pakat tengok aku. Mana apa? Siapa nak ambil? Kadang-kadang kita nak pi tapi kita segan. Segan pula dah. Tu kita. Kok sana tak ada. Baik. Kalau tok guru minta pen. Ni nak cerita adab. Kata tok guru kita, masalah ni ulama, tok guru mana masyayikh mana dia minta pen. Dia kata ada pen, masa pen. Baik. Jadi kita pun bagi macam ni. Tu kurang adab. Beradab ni beradab. Beradab ni nak bagi pen, buka tudung dulu.
bagi main. Nah, khidmat semua. Habis dia kena buka bagi kat tu. Allah senang Muhammad. Tu khidmat. Jadi bila tanya Syekh Fahmi Zamzam dengan gurunya, Syekh Nuruddin, semua jawapan apa? Pasal apa dapat ilmu? Khidmat. Itu besar sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, antara sahabat Nabi yang disebut al-muktsirina fil hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik apa kerjanya? Kerjanya macam Ibnu Mas'ud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau Ibnu Mas'ud kerjanya pegang kasut Rasulullah. Jadi Ibnu Mas'ud ni, kasut Nabi tu, sebelah dia belah ni, sebelah ni. Nabi kita masuk tempat mana-mana dia pegang kasut. Pegang macam tu. Hak ni serlum belah ni serlum belah ni. Baik. Jadi mereka tu mendapat banyak pengetahuan dengan sebab khidmat mereka li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu taala duk rajin mengaji dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita sayang kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau hadis an Abi Hurairah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kata Abu Hurairah, Rasulullah, saya teringinlah nak hafal hadis-hadis Rasul. Hak Nabi cakap semua saya nak hafal. Tapi Rasulullah, saya tak apa ingat. Ingatan tak apa kuat. Nabi kata tak apa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hampak rida dia musalla sayyidina Muhammad. Nabi doakan, pada Nabi ambil rida tu, Nabi letak di dada dia. Jadi subhanallah, sehingga Abu Hurairah tidak lupa akan yang Nabi sabdakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia tu mendapat barakah dengan rida yang Nabi doakan. Nabi ambil doa rida yang doakan tu, Nabi letak di dada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khidmat dengan Nabi daripada dia budak umur 10 tahun sampai umur 20. Sampai Nabi sayang sangat dekat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Sayyidina Anas, sepanjang khidmat dengan Nabi, hebat sungguh akhlak Nabi. Nabi tak pernah kalau dia buat begini, Nabi tak pernah kata, siapa buat macam tu? Pasal apa tak buat macam ni? Tak pernah kata Rasulullah. Sepanjang 10 tahun eloknya akhlak Rasulullah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga Ibnu Mas'ud ni duk tengok Nabi, akhlak Nabi cukup elok. Sehingga dia Nabi kata wafat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dulu jadi khadam Rasulullah. Bila Nabi kata wafat, dia pula jadi guru Ibnu Mas'ud. Orang pula mengaji kat dia, orang pula khidmat kepada dia. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sallallahu sayyidina Muhammad, dia ada bantu rumah, dia ada bibi bantu rumah sallallahu sayyidina Muhammad. Baik. Cuba tengok akhlaknya. Dia akan pakai baju, khadamnya akan pakai baju seperti mana dia pakai. Khadamnya makan apa yang dia makan oleh dia. Tak ada perbezaan. Sallallahu. Jadi kalau mengabang-kali setengah-setengah orang tu dia segan pasal bibi dia, khadamnya pakai macam dia pakai macam khadam dia. Baik. Ibnu Mas'ud sama. Ada setengah-setengah orang walaupun dia ada bantu rumah, tapi bantu rumah makan hak lain, dia makan hak lain. Ada satu orang saya tengok, orang kaya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi waktu tu saya duduk belakang rumah orang ni, sewa rumah belakang rumah orang ni. Satu hari bersembanglah bantu rumah orang tu dengan orang rumah saya, sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu macam mana boleh keluar. Dia kata dia lepas 10 malam tak boleh minum air lah. Ke mana? Rupanya orang tuan rumah ni sallallahu alaihi wasallam buat undang-undang 10 malam masuk bilik, turun tak boleh lah. Jadi dia kalau dia dahaga, dia kena bertahan sampai pagi. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi macam mana orang tu nak jawab depan Tuhan dia kata itu. Jadi dia mendera, dia menzalimi, dia menganiayakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Qala thumma ra'aitu Bilalan akhadha anzah. Kemudian Abi Juhaifah melihat Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu mengambil anzah. Anzah ni tongkat yang di hujungnya ada besi, dia panggil anzah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa tujuannya? Anzah ni dia bila mana kita semayang. Jadi tongkat tu akan dipacak di hadapan kita supaya orang boleh lalu. Tu tujuan anzah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Kita mustahab hukumnya bila mana kita semayang, kita kena cari sesuatu supaya kalau orang lalu dia tak direct lalu depan kita semayang. Baik, carilah dinding, carilah tiang. Ni kalau kita semayang sunat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau tak ada tiang, tak ada dinding, pergi carilah apa segala masalah Sayyidina Muhammad yang boleh membenteng di antara orang lalu dan kita. Masalah Sayyidina. Jadi sekurang-kurangnya tinggi tu. Maknanya kita berdiri depan kita, lalulah orang ke apakah, subhanallah. Boleh. Okey. Jadi maknanya kalau orang lalu dalam ruang kita, orang tu yang boleh kita buat macam tu. Tapi kalau lalu tanpa kita letakkan salah Sayyidina Muhammad penghalang tu, kita tak ada hak untuk setengah-setengah tengok orang Arab mayang kan. Bukan ada apa depan dia pun, orang lalu. Dia tak ada hak untuk halang sebab dia tak ada letak apa. Tapi kalau dia letak penghalang, orang lalu juga. Jadi kalau orang tu lalu juga dia boleh kerah. Tahan. Bahkan kata ulama hatta boleh membunuh orang yang lalu di kalangan kawasan dia. Penghormatan pada orang semayang sangat berat sekali. Orang semayang tu, penghormatan pada orang semayang tu. Kadang-kadang orang tengok orang semayang, jadi saya kata tengok. Contohlah kita kata macam di Raudhah contohnya. Banyak orang yang pi tanpa bekal ilmu pengetahuan, dia langkah orang semua. Baik. Hatta kalau kita semayang, masalah Sayyidina Muhammad. Semayang kita batal wuduk. Batal wuduk dapat macam mana? Baik. Hukumnya masalah Sayyidina Muhammad, hukumnya okey, saf ni. Ada setengah orang dia belah saf, tapi nak pi nak keluar. Baik. Dia boleh jatuh pada hukum haram sebab tidak memberi penghormatan pada orang semayang. Hatta melintas depan orang semayang. Salah Sayyidina Muhammad. Nak keluar pi. Sebab itulah hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i, kalau kita kentut tak boleh keluar. Kalau kena lalu depan orang semayang, hatta kita kena belah orang ke belakang, jadi kita tu tak boleh keluar. Kita duduk. Pasal tak boleh keluar. Penghormatan pada orang semayang. Itu kita buat macam mana? Buat isyarat. Isyarat picit hidung. Mana apa? Saya kentut. Jadi maknanya supaya orang tahu pasal apa tak semayang. Jadi nak lintas penghormatan sama lalu ataupun kita belah orang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala ra'aitu Bilalan. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, kalau seseorang tu tahu berat dan resikonya lintas depan orang semayang, dia akan berhenti selama 40 tu 40 hari ke 40 tahun ke, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang pasti dia tak sanggup lintas depan orang semayang. Qala wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, dia ambil tongkat yang di hujungnya ada besi dan dia pacak. Farakazaha, mana dia pacak. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hulatin hamra. Dan ketika itu kata Abi Juhaifah, dia tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dalam hulatin hamra. Hullah ni pakaian yang lengkap berwarna merah. Okey, kalau macam saya pakai ni tak lengkap. Lengkapnya dia kena ada jubah luar pula, tu baru lengkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang pakai seluar, orang pakai
baju buh dalam, tangan panjang, buh tai tak lengkap, dia buh kok tu baru lengkap. Dia hullah ni masalah Sayyidina Muhammad pakai yang lengkap, yang berwarna merah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, apa hukum pakainya warna merah? Hukumnya makruh kalau merah sangat. Ingatlah dulu iklan, merah sangatlah makna. Jadi merah sangat tu hukumnya makruh. Baik, yang mustahabnya merah yang tak apa merah. Mana merah yang sudah luntur warna dia. Ni hullah tu hullatun hamra ni, iaitu merah yang sudah luntur mana dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala musyammiran sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi yang disingsing ke atas tu musyammir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Shalla ila al-anzati bin nasi rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu sayyidina Muhammad sembahyang menghadap ke arah Anzah. Anzah yang didirikan tu Nabi sembahyang di situlah, menghadap ke arah Anzah bin nas, makna mengimami manusia rak'atain, 2 rakaat. Qala wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamurruna min baini yadayil Anzah. Kata Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, musalla sayyidina Muhammad, saya melihat manusia wadawab maknanya ialah binatang. Saya tengok manusia binatang, mana kaldai. Taib yamurruna, lalu min baini yadai al-anzah, di hadapan anzah. Mana bila mana kita tu telah pun semayang dan dipacakkan di hadapan kita anzah, taib penghadang ketika mana kita semayang. Jadi lalu tu pimai tak di permasalahan. Boleh. Salah sayyidina Muhammad. Qala babu salati fi sutuhi wal minbari wal khashab. Allah sayyidina Muhammad. Bab sembahyang di sutuh. Sutuh ni ialah atas rumah orang Arab tak ada bumbung, lepas ada bahagian atas tu. Rumah lepas tak ada bumbung, dia ada sutuh bahagian atas tu. Sembahyang atas sutuh. Wal mimbar, salah sayyidina Muhammad, atas mimbar. Wal khashab, atas kayu. Baik. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah. Siapa dia Abu Abdullah? Imam Bukhari. Imam Bukhari ni digelaran dia ialah Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala wa lam yara al-Hasan طيب بأسا أن يصلي على الجمد. هاك جيم قال أن يصلي على الجمد والقناطر. Jamdi itu makna salji, semayang di atas salji. Qala wal qanatir, qanatir maknanya titi, jabatan. Wa in jara tahtaha baulun, sekalipun musalla sayyidina Muhammad mengalir berlari di atasnya baulun. Baulun makna kencing. Au fawqaha, musalla sayyidina Muhammad jabatan yang taib telah mengalir di atasnya kencing, ataupun mengalir di bawahnya kencing. Au amamaha, ataupun di hadapannya. Idza kana bainaha sutra, kalaulah di bawahnya ada tutupan. Okey. Kita mengaji Bukhari ni, Sahih Bukhari ni. Sahih Bukhari dia ada tajuk, ada hadis. Ada tajuk, dia ada hadis. Kita ngaji Sahih Muslim. Sahih Muslim tak ada tajuk, tak ada hadis. Dia hadis semuanya. Baik. Apa bezanya? Bezanya tajuk ialah mazhab Imam Bukhari. Tajuk ialah mazhab Imam Bukhari. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, okey. Jadi Imam Bukhari masalah Sayyidina Muhammad, mazhabnya ialah tajuk dia. Mazhabnya ialah tajuk dia. Tajuk tu adalah mazhab dia, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Mana boleh kita sembahyang? Baik. Di atas titi.
atas. Kalau titi ni mungkin dibuat daripada kayu khasyab. Yang barangkali masalah Sayyidina Muhammad, orang pernah kencing dan sebagainya, tapi boleh sembahyang tu bila idza kana bainahuma sutra. Baik, kalau di antara kita dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang disebutkan tadi, titi ke apakah, ada sutra. Sutra mana ada tutupan. Jadi kita lapis jadah ke, lapis kain ke, boleh bayang atas tu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa shalla Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ala saqfil masjid bi salatil imam. Taib salat sayyidina Muhammad. Dan sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bersembahyang ala saqfil masjid, di atas bumbung masjid. Isunya macam mana? Isunya kalau bumbung masjid masalah Sayyidina Muhammad, dia terdedah pada apa? Tarik burung dan sebagainya. Kalau bumbung masjid. Baik, wasallal Ibnu Umar ala salji. Dan Ibnu Umar pernah bersembahyang di atas salji. Baik, baca hadis. قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل السعد عن أي شيء منكر فقال ما بقي في الناس أعلم مني ومن أثر الغابة عمله فلان أولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القبر وسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القبر حتى سجد في الأرض فهذا شأنه. Hadis itu panjang, kita sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين.